kita akan membincangkan tentang perpaduan dan juga integrasi nasional. Sebagaimana yang kita tahu, negara kita ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum, yang mana kita sememangnya tahu bahawa kewujudan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita ini sebenarnya telah berlaku semenjak dahulu kala lagi, sebelum zaman penjajahan British lagi. Dan hal ini telah dipergiatkan lagi pada zaman penjajahan British apabila British membawa masuk buruh-buruh dari India dan juga buruh-buruh dari China untuk bekerja di sektor peladangan dan juga sektor perlombongan di negara kita. Okey, dan hubungan antara kaum yang wujud di negara kita ini telah diperkukuhkan lagi sehinggalah negara kita mencapai kemerdekaan dan sehinggalah terbentuknya Malaysia. Disebabkan hubungan ini, kita dapat katakan bahawa pembinaan negara Malaysia ini adalah berasaskan kepada perpaduan kaum dan juga integrasi nasional, dan elemen inilah yang menjadi asas kekuatan kepada negara kita yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum ini. Dalam usaha pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat berada dalam keadaan bersatu padu, harmoni dan sejahtera, sudah pastilah bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Untuk itu kita dapati kerajaan telah melakukan pelbagai cara, pelbagai langkah untuk memperkasakan perpaduan kaum yang terdapat di negara kita. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan dan juga integrasi nasional? Okey, perpaduan dan integrasi nasional ini merupakan dua konsep yang saling berkait rapat. Namun begitu, ia melalui dua proses yang berbeza. Namun kedua-duanya adalah berteraskan kepada perlembagaan persekutuan dan juga prinsip rukun negara. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan kaum? Perpaduan kaum ialah merujuk kepada keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan juga wilayah, yang mana mereka hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Untuk lebih mudah difahami, ia merujuk kepada keadaan rakyat yang hidup dalam keadaan aman dan bersatu padu tanpa mengira kaum, agama dan juga wilayah. Apabila mereka mempunyai hubungan yang baik ini, apabila mereka hidup dalam keadaan bersatu, jadi mereka dapat memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan, berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Dengan adanya masyarakat yang bersatu padu ini, mereka dapat memberikan komitmen terhadap negara seperti menjaga kedaulatan negara, membanggakan negara dan memastikan negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Apakah yang dimaksudkan dengan integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Jadi di sini integrasi nasional ini merujuk kepada satu proses dinamik, proses yang mana apakah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah tadi. Kerana kita tahu di negara kita ini bukan hanya terdapat satu negeri saja, tetapi terdapat beberapa buah negeri sehingga terbentuknya Malaysia. Jadi sesuatu harus dilakukan untuk merapatkan hubungan antara negeri tersebut dan juga wilayah-wilayah yang terdapat di dalamnya. Kerana kita tahu ada wilayah yang maju dan juga ada wilayah yang mundur. Jadi proses dinamik itu harus dilakukan untuk memastikan hubungan antara masyarakat ini
akan berada dalam keadaan yang baik sehingga boleh kita katakan membentuk satu bangsa. Contohnya bangsa Malaysia. Dan di dalam bangsa Malaysia itu terdapat pelbagai kaum yang terdiri daripada kaum India, Melayu, Cina dan lain-lain juga. Namun begitu, walaupun kita katakan ia membentuk satu bangsa, tetapi mereka ini mempunyai identiti tersendiri yang juga berteraskan kepada perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara.